Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk segmen Suara Kemanusiaan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ya, kembali lagi bersama kami dan kita macam yang tadi dah masuk ke segmen Suara Kemanusiaan IRM, dan topik hari ini kita bersama sahabat kita adalah kabar dari Kenyalang. Untuk itu kita bawakan kepada anda dua orang wakil jauh dari bumi Kenyalang ini. InsyaAllah yang berada di hujung talian saat ini kita ada berada Muhammad Syarul Izwan Muhammad Shah, Pegawai Bahagian Program IRM, dan berada Fadullah Fadil, Pegawai Kanan Bahagian Program Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Brother Fadullah, Brother Syarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita? Apa khabar kita orang? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Kami jual. Alhamdulillah. Baik, jom kita nak cerita tentang macam mana nak tolong-menolong satu sama lain, dan kalau khabar dari bumi Kenyalang, macam kita maklum baru-baru ni kalau program korban bersama Islamic Relief Malaysia pun dilaksanakan di negeri Sarawak. Mungkin ada yang terkini kita nak ceritakan impak program tersebut, Brother Syarul. Macam mana agaknya? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya yang ada di sini? Apa khabar juga kepada pendengar-pendengar IKIM FM pada pagi ini? Bersemangat Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semua berada di dalam rahmat Allah. Semoga kita diberikan kesihatan yang terbaiklah ya pada pagi ini. Okay, alhamdulillah, baru-baru ini Islamic Relief Malaysia telah pun menjalankan program edaran daging korban menerusi program rezeki korban. Nama dia program rezeki korban, yang merupakan salah satu daripada acara tahunan kami di sini di Islamic Relief bersempena dengan Hari Raya Aidiladha lah ya. Dan seperti mana program Islamic Relief yang lain, rezeki korban ini bertujuan untuk menyantuni golongan penerima manfaat dan membantu meringankan beban mereka dalam menyediakan keperluan asas seperti barang-barang dapur lah, barang-barang keperluan. Dan cuma khususnya untuk program rezeki korban ini, kita memang membuat agihan daging-daging korban lah kepada mereka yang memerlukan. Jadi menerusi program ini, kita memberi kepada penerima manfaat yang terdiri daripada kalangan asnaf ya, daripada ibu tunggal dan sebagainya lah, asnaf, ibu tunggal dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun Islamic Relief tak buat korban di Sarawak, 2 tahun masa pandemik lah, tahun 2020 dengan 2021. Jadi alhamdulillah tahun ini Islamic Relief telah rezeki Sarawak untuk dapat melakukan rezeki korban di Seri Aman, di Seri Aman, Batu Lintang kawasannya, pada hari raya kedua bersamaan dengan 11 Julai. Sebelum ni saya dengan Brother Fadullah telah membuat satu sesi brainstorming lah bagi menetapkan lokasi rezeki korban tersebut. Kita pun ada minta cadangan daripada rakan-rakan kemanusiaan, volunteer daripada beberapa buah daerah lain. Kita membuat perbincangan untuk menetapkan lokasi yang formal lah, yang tetap kita nak buat korban. Jadi alhamdulillah hasil daripada perbincangan, kami memutuskan untuk membuat korban di daerah Seri Aman. Di Seri Aman. Jadi kenapa kami memilih daerah Seri Aman? Kerana especially di Batu Lintang Seri Aman ini, hasil daripada penilaian kami mendapati bahawa di sana didiami oleh kalangan Iban, kaum Iban, dan sebahagian daripada mereka beragama Islam, Iban Muslim lah, ataupun kita boleh kata golongan mu'alaf, mereka masih lagi belajar. Istimewanya mereka ini, mereka mereka adalah satu kelompok masyarakat yang gigih dan aktif menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Mereka juga aktif dalam kelas-kelas agama yang dikelola oleh pegawai-pegawai di pejabat agama di sanalah, di Seri Aman. Jadi, dan di sana juga saya dapat tahu sebelum ni tak pernah buat korban. Jadi kita mengambil ini kali pertama. Kali pertama kita sebagai NGO yang pertama buat kick off untuk program Islamic Relief di sana. Betul. Okey, dari segi impak juga, kalau dari segi impak tu seperti mana sebelum ni macam Islamic Relief, program Islamic Relief yang lain, seperti mana dalam rezeki korban kita juga sememangnya ada memberi impak jugalah kepada keperluan, khususnya kepada keperluan penerima manfaat ya. Sekurang-kurangnya lah kita dapat menampung keperluan barang-barang dapur mereka. Contohnya daging korban lah, daging korban.
Sebab kalau menurut apa yang saya tahu, kalau di sana kalau nak dapatkan daging korban, pada saya mereka di sana agak sukar untuk dapatkan ekoran daripada jelas sekarang ni kenaikan kos hari hidup kan, harga barang pun meningkat, jadi memang memberi impact yang ni lah, yang negatif kepada mereka lah khususnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya program rezeki korban ini sekurang-kurangnya dapatlah menampung sedikit keperluan mereka. Okey, baik. Mungkin jadi kita bersama dengan Brother Syarul berkenaan dengan apa lagi kisah-kisah dan juga pengalaman kisah individu yang boleh jadikan inspirasi lah. Sekarang ni kita bersama dengan Brother Fadullah lah. Kita nak minta Brother kongsikan program lain yang dijalankan di sekitar negeri Sarawak ini, khususnya untuk membantu golongan rentan ini. Bagaimana? Apa contoh program lain Brother Fadullah? Okey. Kalau berkaitan program ni sangat banyak kita jalankan. Untuk makluman semua, Islamic Relief Malaysia telah beroperasi di Sarawak itu sendiri hampir pada lebih dari 10 tahun kita beroperasi di Bumi Kenyalang ni. Jadi pelbagai program kita lakukan, sama ada program itu ialah program jangka masa pendek atau jangka panjang. Jadi antara program ini merupakan program yang kita dipertanggungjawabkan, yang pastikan segala sumbangan, derma dan sedekah dan sebagainya dapat disalurkan kepada penerimanya tepat pada penerimanya. Jadi dalam program ni, antara program-program kita pernah jalankan iaitu program rezeki kemandan Ramadan. Setiap tahun kita lakukan daripada Kuching sehingga ke Limbang Lawas, masuk ke Kapit dan sebagainya. Rezeki korban yang kawan rakan saya tu jalankan, dan juga program-program yang lain seperti Shelter Joy. Jadi kita dapat maklum program ini adalah program-program yang kita jalankan setiap tahun untuk menyandingi masyarakat yang memerlukan di Sarawak khususnya. Jadi untuk program-program yang lain yang kita baru-baru jalankan selain pada rezeki korban, kita telah menjalankan program Gawai Relief. Gawai Relief. Bersempena dengan Hari Gawai yang disambut oleh masyarakat di Sarawak itu sendiri pada bulan 6 yang lepas. Alhamdulillah program ini berjalan dengan lancar, yang mana program ini telah meliputi pada 3 kawasan yang kita santuni, iaitu di daerah Sebuyau, di daerah Simujan dan di daerah Sibu, iaitu di bahagian Kapit itu sendiri. Yang menariknya PGP yang dijeluk, kita memberi bantuan ini hampir semua kawasan yang kita satu ni ialah kawasan rumah panjang. Kita bersama-sama dengan masyarakat di sana, khususnya komuniti-komuniti yang tinggal di sana, ada yang perlu naik perahu untuk hantar bantuan tersebut. Jauh tu. Panjang lah, contohnya di Song tu sendiri. Alhamdulillah lah. Contoh di Song sini kita ada volunteer, merupakan orang tempatan yang sangat kuat berdedikasi dalam membantu Islamic Relief untuk menyalurkan bantuan di sana. Di sana 3 buah rumah panjang kita santuni, seramai 100 orang keluarga yang kita bantu pada ketika tu. Dan tempat lain contohnya di Sebuyau dan juga di Semunjan itu lebih kurang 50 di Sebuyau, 50 di Semunjan. Kita bantu mereka dalam bentuk pack makanan lah. Pack makanan yang kita bagi berbentuk makanan asas lah. Itu contohlah. Jadi, contoh bantuan-bantuan yang diberikan termasuk pada tempoh-tempoh tertentu yang berbeza lah, bukan hanya waktu raya korban je, tapi banyak masa lain yang dikongsikan. Betul. Mungkin sikit sebelum kita berehat, Brother Fadullah boleh kongsi tak cabaran nak meredah laluan nak sampai ke lokasi, dan mungkin cabaran-cabaran lain yang dihadapi untuk membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan ni. Okey. Kalau dikatakan Sarawak ni sangat luas kan, sangat luas, hampir menyamai kawasan di semenanjung Malaysia. Tapi bagi kami cabarannya memang sangat adalah, memang ada, iaitu jarak yang jauh daripada satu bahagian ke satu bahagian, mengambil masa 2-3 jam dan sebagainya, dan ada juga laluan yang perlu melalui jalan-jalan batu dan jalan-jalan off-road dan sebagainya. Ada perlu juga melalui jalan-jalan jalan perahu lah. Untuk biasa tu rumah panjang dan sebagainya. Bagi kami, walaupun itu satu cabaran, tapi satu peluang untuk kita santuni mereka. Kita tidak lupa kepada mereka. Ialah setiap bantuan ni kita kena pastikan rahmatan lil alamin. Kena bagi kepada semua orang yang memerlukan, orientasi sempadan agama, bangsa dan sebagainya. Bagi kami itulah peluang yang kami ada
untuk satukan mereka dan pastikan segala sumbangan daripada orang ramai, saudara-saudari, tuan-puan di luar sana sampai pada penerimanya. InsyaAllah walaupun jauh mana perjalanan tersebut kita redah juga, yang penting sampai bantuan tersebut. Okey, baik. Kita akan berehat sekejap. Nanti kita tanyakan kepada Brother Syarul berkenaan dengan pengalaman dan juga kisah-kisah individu yang boleh dikongsi bersama kita semua. Kita berehat kejap, kembali selepas ini di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. We are pleased to announce that the Institute of Islamic Understanding Malaysia IKIM, supported by UEM Group, will be organising an international seminar in conjunction with IKIM's 30-year anniversary with the theme Unlocking the Wisdom of Islam for a Comprehensive Development on the 23rd of August 2022 at IKIM's Grand Hall, Kuala Lumpur. Those who are in leadership, policy making, public governance, academia, corporate sector, politics and university students are encouraged to attend to benefit from the distinguished speakers, namely Tan Sri Azman Mokhtar, Chairman Tabung Haji, Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, Executive Director Sunway Centre for Planetary Health, Professor Dr. Muhammad Zaini Osman, Professor Raja Zarif Sofia Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, and Professor Dr. Recep Sentuk, Professor Ibn Khaldun University, Istanbul. It will be a physical event limited to 100 participants, but it will also be live streamed via IKIM's official Facebook page and TV IKIM. For more information, visit www.ikim.gov.my or call the seminar's academic coordinator Syafiq at 019 3488 050. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih terus setia dengan Warna Pagi Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jangan lupa layari juga islamic-relief.org.my atau hubungi 03-8926-3434. Itu talian Islamic Relief Malaysia. Ya, masih lagi bersama dengan dua tetamu kacak kita yang sedia untuk berkongsikan banyak sebenarnya perkongsian menarik daripada Bumi Kenyalang. Fadullah Fadil dan juga Syahrul Izzuan Muhammad Shah. Terima kasih semua kerana terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah. Dan kalau tadi Brother Fadullah dah kongsikan cabaran macam mana nak menempuh perjalanan-perjalanan untuk sampaikan bantuan yang sahabat-sahabat dermawan dah sumbangkan biar sampai pada penerima manfaat. Brother Syarul pula macam mana Kak kalau boleh kongsi pengalaman, mungkin ada kisah-kisah ataupun luahan-luahan individu yang disampaikan pada sukarelawan dan petugas kita, Brother Syarul. Hari ini silakan. Okey, cerita pasal pengalaman cabaran saya dengan Brother Lul hampir sama je sebab kita bergerak bersama kan. Jadi keredah sungai, naik bukit, apa semua tu memang biasa lah. Ya, Masya-Allah. Kalau cerita pasal pengalaman ni, boleh kata macam-macam juga pengalaman. Ya. Cuma saya ambil contoh daripada rezeki korban je lah. Contoh rezeki korban yang kita pernah jalankan sebelum ini. Seperti mana saya kata tadi, kita 2 tahun di Sarawak tak buat korban di bawah penganjuran Islamic Relief kan. Jadi tahun ni bila dapat rezeki tu, kita nak buat korban, jadi macam Alhamdulillah, bersyukur sangatlah. Kerana sebab kita paling last kali kita buat korban pada tahun 2019 di daerah Stimunjan, dan selepas 2 tahun tak ada, dan lepas tahun ni ada. Jadi pengalaman tu saya boleh kata satu pengalaman yang menarik lah bila kita dapat berkumpul semula, kita bergotong royong kan, bekerjasama, kita buat lapah dan sebagainya. Itu satu pengalaman yang sangat-sangat menarik dan seronok lah. Okey, Alhamdulillah. Kami di Islamic Relief di Sarawak khususnya dengan rakan kemanusiaan dan sukarelawan kiranya bertungkus lumus dalam membuat persediaan rezeki korban. Yang kita buat di lokasi Batu Lintang tu sebenarnya merupakan rumah persendirian yang didiami oleh wakil Iban tadi tu, residen Iban di sana. Dan di situ rumah yang digunakan tu merupakan satu pusat yang digunakan untuk buat kelas agama dan juga aktiviti masyarakat. Jadi kita memang berminat untuk membuat agihan di sana lah.
Kalau dari segi apa namanya kerjasama tu memang nampak kita kerjasama dengan pejabat agama Islam, ya, dengan NGO di sana dan juga dengan volunteer lah, volunteer sekali. Dan saya rasa disebabkan lama kita tak buat, dan bila kita berkumpul semula, rasa tu semangat tu makin kuat kalau kita nak buat. Alhamdulillah. Dan tahun ni kita diperuntukkan 2 ekor lembu. 2 ekor lembu di Sri Aman. Okey. Dan kita kalau nak buat sembelihan tu kita buat asing-asing. Lembu yang pertama buat kat sini, lembu kedua buat kat sini sebab yalah kalau kita sembelih lembu ni takut kawannya tengok. Meladang kawannya. Itu jelah, itu ihsan kita lah, adab kita lah kan. So kita tapi di kampung yang sama lah, kampung yang sama. Sebab kawasan tu agak luas. Jadi ada sungai kecil kat situ. Ada sungai kecil. Ya. Okey, kemudian saya nak cerita lah masa kita nak sembelih lembu pertama tu. Lembu pertama tu mulanya agak liat sikit. Agak liat sikit. Tapi alhamdulillah boleh dilaksanakan sembelihan tersebut. Bila masuk ke nak sembelih lembu kedua, itu cabaran dia. Apa tu? Lagi mencabar. Lagi struggle lah. Kenapa berada cara kena kejar ke? Ke kena tanduk? Kita nak mengejar sebab lembu tu hampir terlepas. Tali tu hampir terlepas. Jadi kita memang masa tu agak cuak juga. Tapi alhamdulillah dapat dikawal lah. Dia punya melawan tu macam baru lepas tengok Mak Kilau lah. Macam tu. Bersilat. Dia punya melawan tu. Tapi alhamdulillah selepas dah selesai sembelihan tu, kita buat aktiviti seterusnya seperti lapar, seperti potong, timbang, bungkus dan juga buat agihan lah. Jadi yang saya boleh katakan memang satu pengalaman yang menarik di situlah. Okey, dalam kesempatan itu juga saya juga sempat menemual salah seorang daripada penerima manfaat lah. Ini satu sebenarnya story yang saya nak cerita ni lah. Okey, beliau merupakan penerima daging korban untuk tahun ini dan seorang ibu tunggal daripada kalangan Iban Muslim berumur 49 tahun, menjadi suri rumah sepenuh masa. Makcik ni dia tinggal di Kampung Melugu di bahagian Sri Aman. Dia kalau diikutkan masa perjalanan dalam 30 minit perjalanan daripada bandar Sri Aman ke kampung tersebut. Beliau mempunyai 5 orang anak, seorang lelaki dan 4 orang anak perempuan. Mereka tinggal bersamalah, ya. 3 daripada anak mereka bekerja di kedai runcit. Okey, dan daripada hasil pendapatan anak-anak mereka inilah menyara mereka sekeluarga. Anak-anak ibu tunggal tadi menyara mereka sekeluarga. Nak kata pendapatan isi rumah tu tak juga tinggi, ya, walaupun dia 3 orang bekerja di kedai runcit, jadi kita tahu berapa upah untuk kerja di kedai runcit tak tinggi kan. Jadi kita boleh classify mereka ini dalam kategori miskin lah. Sebab itu kita memilih makcik ni sebagai penerima daging korban lah. Jadi kalau nak kata nasib ibu tunggal ni, kalau kita tahu kalau nak membesarkan anak-anak, nak menjaga keluarga tu satu perkara yang agak sukar kan. Itu cabaran yang dilalui oleh ibu tunggal di Malaysia kan. Itu yang berlaku lumrah sebagai ibu tunggal yang berada dalam masyarakat kita lah. Masa pandemik hari tu, nak cerita dia punya keadaan tu, dia punya keadaan yang sekarang ni pun tak berapa okey. Kalau masa pandemik lagi terkesan lah kan. Sebab masa PKP itu kan banyak kedai tutup. Jadi anak-anak dia pun tak boleh nak bekerja. Jadi mereka mengalami shortage of food bekalan makanan di dapur lah. Mereka kekurangan bekalan makanan. Jadi mereka hanya mampu mengharapkan sumbangan atau bantuan daripada kerajaan, daripada jabatan kebajikan dan juga daripada NGO yang pada saya masa tu tak ramai NGO yang diberi autoriti untuk turun padang. Tak ramai NGO yang diberi autoriti untuk turun padang sebab mungkin kita faham masa tu keadaan agak kritikal, ya, jangkitan agak kritikal. Dan kita juga ingin mengawal keadaan, iaitu kita ingin memutuskan jaringan jangkitan COVID-19 pada waktu itulah. Tapi alhamdulillah setelah berlaku endemik ini, anak-anak ibu tunggal ini dah boleh bekerja macam biasa. Jadi keadaan agak okey lah. Cuma sekarang ni situasi pada hari ini ialah kita semua di Malaysia ni menghadapi isu kenaikan harga barang kan. Kenaikan barang, kos sara hidup yang tinggi. Jadi ia kembali memberi kesan kepada keluarga tersebut lah. Jadi cabaran lain pula yang datang. Cabaran yang dilalui oleh ibu tunggal dan keluarganya lah. Jadi
kalau kita pun terkesan dengan kenaikan harga barang ni, kita bayangkan macam mana mereka kan, mereka yang pendapatan tidak tinggi, ya, ibu tunggal ni pun seorang suri rumah sahaja. Jadi itulah. Jadi alhamdulillah dengan program yang kita laksanakan, khususnya program rezeki korban ini, sekurang-kurangnya kita dapat membantu mereka, ya, membekalkan daging mentah lah untuk keluarga mereka. Sebenarnya ibu tunggal ni pun dia pernah terima pack makanan kita daripada program sebelum ini, contohnya program rezeki Ramadan. Dan alhamdulillah. Disebabkan keadaan terkini makcik ni, beliau sering dinamakan sebagai penerima bantuan yang untuk NGO yang lain juga, sebab keadaan yang agak miskin, sangat memerlukan lah. Jadi tentang pendapatan yang sangat terhad, status sebagai ibu tunggal yang berdikari untuk membantu keluarganya, dan alhamdulillah dapat juga bantuan daripada Islamic Relief Malaysia melalui sumbangan sahabat-sahabat kita dan dari kempen-kempen yang berbeza. Dan terkini pun kita ada kempen rezeki bersama untuk menyantuni mereka yang sangat terkesan dalam situasi terkini. Brother Fadlullah, macam mana pengalaman anda pula dalam membuat kerja-kerja kebajikan ni? Jom share sikit. Okay, untuk saya sendiri personally memang banyaklah, sebab sudah berkhidmat hampir kepada 7 tahun bersama dengan mereka yang memulai itu. Sangat banyak pengalaman pahit dan manis bersama mereka. Saya boleh kongsilah beberapa kisah kalau sempat lah. Contohnya pada program awal tahun yang lepas, kita menjalankan program Share the Joy, program Chinese New Year lah, bersama dengan kaum Tionghoa. Jadi perkara itu saya berjumpalah dengan seorang akak berbangsa Tionghoa ni. Dia berkatakan masa tu tak tahu. Dia datang tu keliru. Betul kan ni bantuan untuk kami ni? Sebab dia tengok logo Islamic Relief tu logo masjid. Jadi dia nama Islamic Relief Malaysia. Betul. Kalau nama akak ada, akak datanglah, nanti kami cek. Dan lepas tu bisa cek memang betul lah nama dia antara yang penerimanya. Yang kita jalankan itu di kawasan bandar lah, Bandar Sibu pada ketika tu pada bulan awal tahun ni lah. Jadi yang menarik yang kisah ni, dia sempat lagi bercerita kepada saya yang mana kesusahan daripada diri dia dan keluarga dia lah, yang mana suaminya 2-3 kali diberhentikan kerja sebab company itu tak dapat, kata orang, membayar gaji suaminya. Jadi masa ni katakan suaminya gaji tak tentulah, ada dapat berapa ratus, berapa puluh ringgit sehari dia dapat. Yalah, kadang-kadang dia pun mengadu. Kadang barang dia mahal, lepas tu dia terpaksa membantu suaminya menghantar anaknya ke sekolah. Ialah bila dikatakan kos tinggi tu memang betul lah. Kadang seorang tu boleh 200 tambang bas lah untuk ke sekolah. Jadi dia terpaksa mengambil inisiatif lah untuk usaha dia tu, bantu suaminya lah yang masih lagi mencari kerja untuk menyara keluarga. Dia bantulah dia menghantar anak dan sebagainya. Jadi dekat sini kita boleh lihatlah kesusahan mereka ni, tinggal di bandar, menyewa, lepas tu membayar berapa jumlah bayar untuk tambang mereka ataupun bayar pocket money untuk anak-anak yang belajar dan sebagainya. Jadi kesusahan kita nampaklah, lebih-lebih lagi pada masa zaman sekarang lah, harga barang naik dan sebagainya. Itulah pentingnya kebersamaan lah kita semua untuk bantu mereka di luar sana. Dan juga saya boleh kongsilah satu kisah tu, yang mana kisah seorang wanita muda, dialah ibu, dialah bapa, merupakan sebuah ibu tunggal lah, yang mana kita pernah bantunya dari segi bantuan ekonomi. Ibu ni sangat-sangat, kata orang pada mulanya kita kenal, dia sangat pasif. Dia pasif maksudnya dia tak tahu hala tuju dia untuk bantu keluarga dia. Dia anak masih kecil lagi. Pada ketika tu dia masih lagi, kata orang, bergantung kepada ibu bapa dia lah. Betul. Untuk bagi sara anak-anaknya. Jadi bila kita maklumkan yang dia terpilih untuk program kami ni, dia sangat bersyukur dan dia nampak akan, kata orang, masa depan dia lah, sinar harapan dia lah. Jadi kita bantu dia tu dari segi ekonomi. Dia pada pendapatan dia kosong,
naik daripada 6 bulan pertama jadi 500, kemudian daripada 200 jadi 700, 1000 dan sekini telah mencapai pendapatan 3000 lebih. Bagi saya merupakan satu pencapaian lah bagi ibu muda ni yang mana menyara keluarga ni adalah dan suasana yang ekonomi tak menentu. Dia lagi dapat menyara keluarga dengan menjual makanan lah di kedai-kedai, membuat kuih, hantar di kedai. Ada satu kisah juga pada masa pandemik pada 2020, dia seorang yang sangat aktif lah. Kadang bila penempahan kuihnya tak ada, dia kata orang bekerja keras lah, mengambil ikan di kampung lain, lepas tu dia buat COD. Dihantarkan untuk menyerah keluarga order. Jadi dekat situ kita nampaklah kesungguhan dia daripada mula kita bantu tu sehingga masa pandemik dan sehingga sekarang. Dia masih lagi kata orang bertekad dalam menyerah keluarganya. Alhamdulillah lah. Rezeki dia berterusan lah. Dimudahkan lah kan. Dimudahkan betul. Yalah, itu contoh lah itu satu contoh macam mana mereka daripada dibantu, susah, tertekan, tapi bila dibantu mereka boleh bingkas bangun dan juga berjaya menjadi seorang usahawan dan juga memperbaiki taraf kehidupan mereka. Baik, terima kasih. Khabar dari Bumi Kenyalang kita untuk hari ini bersama Brother Syahrul dan Brother Fadullah. Terima kasih semua. Semoga terus diberi kekuatan lah untuk terus membuat kerja-kerja kebajikan ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan jumpa lagi kita orang di sini. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk sahabat-sahabat lain juga jangan lupa untuk ikuti juga perkembangan dan maklumat lanjut menerusi media sosial Islamic Relief Malaysia untuk sebarang perkembangan dan bantuan dan sumbangan, insya-Allah. Dan itu menutup Tirian Warna Pagi kita pada hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana bersama dengan kami sepanjang waktu, sepanjang 4 jam, dan kita akan jumpa lagi esok dengan banyak lagi perkembangan hari, insya-Allah. Ya, Yati akan teruskan tugasan Aspirasi 10.1. Pertamanya bersama segmen Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita akan jumpa lagi esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia.